Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, berjumpa lagi bersama saya Cikgu Saipul dalam PDPR Sains tahun 3. Baik, untuk minggu ni kita akan belajar tajuk baru iaitu tentang ketumpatan bahan. Ketumpatan bahan. Baik, sebelum cikgu pergi lebih lanjut, cikgu berharap murid cikgu semua berada dalam keadaan yang sihat dan sentiasa patuh pada SOP walaupun di mana anda berada. Dan jangan lupa isikan kehadiran kelas PDPR melalui pautan yang cikgu kongsikan. Baik, kita lihat tentang ketumpatan. Baik, Sesetengah objek timbul di permukaan air manakala yang lain tenggelam. Mengapa? Ia adalah disebabkan oleh ketumpatan. Objek yang berbeza mempunyai ketumpatan yang berbeza. Apabila objek adalah kurang tumpat daripada air, objek tersebut timbul. Contoh-contoh ialah plastik, kayu dan gabus. Apabila objek adalah lebih tumpat daripada air, objek tersebut tenggelam. Contoh-contoh ialah logam, kaca dan tanah liat. Tetapi, adakah anda tahu anda boleh membuatkan objek yang lebih tumpat timbul di permukaan air? Sebagai contoh, sebiji telur. Apabila diletakkan ke dalam air, telur tenggelam kerana ia lebih tumpat daripada air. Untuk membuatkan telur timbul, tambahkan garam ke dalam air. Larutkan garam di dalam air sehingga ketumpatan air menjadi lebih tinggi daripada ketumpatan telur. Kesannya, telur timbul di permukaan air garam. Prinsip ketumpatan boleh diaplikasi dalam kehidupan seharian kita. Lihat kanak-kanak ini. Mereka berenang dengan selamat di dalam air dengan menggunakan pelampung dan jaket keselamatan. Udara di dalam pelampung dan jaket keselamatan menyebabkan pelampung dan jaket keselamatan menjadi kurang tumpat daripada air. Oleh itu, kedua-duanya timbul. Kapal timbul di permukaan air walaupun ia diperbuat daripada besi kerana udara di dalam kapal menjadikannya kurang tumpat daripada air. Sauh yang juga diperbuat daripada besi tenggelam di dalam air kerana ia lebih tumpat. Sangka ternakan ikan dipasang dengan pelampung untuk menjadikan sangka kurang tumpat daripada air. Oleh itu, ia timbul di permukaan air. Baik, faham Kurang tumpat daripada air dia akan timbul, lebih tumpat daripada air dia akan tenggelam. Udara yang di dalam tong biru dan putih ni dia menyebabkan tong ni menjadi kurang tumpat daripada air menyebabkan sangka dia timbul. Baik, ketumpatan sains tajuk tahun 3. Okey. Apa yang akan kamu pelajari? Kita tengok satu persatu. Baik, untuk kali ni awak akan belajar dua objektif pembelajaran iaitu menyatakan objek yang timbul dan objek yang tenggelam. Dan yang kedua, menghubung kait objek yang timbul atau tenggelam dengan ketumpatan. Kita tengok satu persatu. Baik, yang pertama tadi, objektif pertama menyatakan objek yang timbul dan objek yang tenggelam. Baik, timbul atau tenggelam. Okey, cuba lihat situasi di atas. Di sebelah gambar ni. Okey, itik ni timbul ke tenggelam? Timbul atau tenggelam? Timbul. Itik ini dia timbul. Timbul. Okay, kita lihat lagi. Okey, ikan yang ada di sini dia nak masukkan dalam akuarium ni, timbul ke tenggelam?
tenggelam. Kalau timbul maknanya ikan tu dah matilah. Kenapa ikan bila mati dia timbul? Okey, badan dia dipenuhi dengan udara. Udara menyebabkan ketumpatan ikan menjadi kurang daripada ketumpatan air. Sebab tu ikan akan timbul bila dia mati ya. Baik. Okey, mari uji. Okey, kita tengok kita akan buat ni, kita perlukan akuarium kecil, sabun, duit shilling, lilin, bola pimpong, span dan guli. Okey, langkah-langkah dia, masukkan air ke dalam akuarium ni, dalam bekas ni. Okey, kemudian masukkan objek ni, 7 objek ni, dan perhatikan objek mana yang timbul dan objek mana yang tenggelam. Kemudian kita akan rekodkan. Okey, cuba kita tengok video eksperimen ni Kita tengok video. Mari uji. Alat dan bahan. Terdapat akuarium kecil, duit shilling, bola pingpong, guli, sabun, lilin dan juga span. Langkah-langkahnya, masukkan air ke dalam akuarium. Okey, tengok video ni objek yang dia diuji ke uji dalam akuarium. alat-alat ni. Perhatikan sama ada objek itu timbul atau tenggelam. Rekodkan pemerhatian kamu seperti dalam jadual A. Mari kita perhatikan video eksperimen ini. Awak tengok Okey, je ini eksperimen adalah ni, tak perlu objek-objek rekodkan. yang Nanti kita kita akan akan uji. rekodkan sama-sama Ketumpatan setiap satunya. Ini adalah duit shilling. Kita ada bola pingpong. Kita ada guli. Kita ada sabun. Kita ada lilin dan juga span. Kita akan masukkan satu demi satu ke dalam bekas yang berisi air. Sedia. Kita mula dengan duit shilling. Okey, lihat Kita eksperimen perhatikan ni sama ada ia tenggelam ataupun timbul. Sebab kita akan kaitkan nanti Bola pingpong objek pula. yang timbul dan Sedia. tenggelam dengan ketumpatan. Okey, masukkan duit Bagaimana pula shilling, dengan guli? masukkan bola pimpong, Sabun. Ini adalah masukkan sabun guli, lilin. sabun, Dan akhir sekali, span. Mari kita tengok lilin adakah ia timbul ataupun tenggelam. Okey, dan akhir sekali span. Kita rekodkan pemerhatian dalam jadual A. Duit shilling tadi, adakah ia tenggelam ataupun timbul? Bagus, ia tenggelam. Okey, kita Bola dapat pingpong tengok pula objek yang timbul dan Bagaimana dengan tenggelam. guli? Guli tenggelam. Bagaimana dengan sabun? Sabun juga Okey, tenggelam. duit Bagaimana shilling? lilin? Lilin timbul dan juga akhir sekali adalah Bola span. pimpong timbul, Adalah guli timbul. Bagus. tenggelam, sabun tenggelam, lilin span timbul. Okey, ini keputusan ujian Keputusan ujian yang kita buat tadi duit shilling tenggelam, guli tenggelam, sabun tenggelam. Manakala yang timbul pula adalah bola pimpong, lilin dan span. Okey, kenapa? Kenapa duit shilling, guli dan sabun tenggelam? Kerana ketumpatan dia lebih tinggi daripada air. Bola pimpong, lilin dan span, ketumpatan dia lebih rendah daripada air. Okey, tengok ni Okey. Objek yang timbul yang kita buat tadi, kalau kita dapat tengok dalam gambar ni, span, bola pimpong, lilin dia timbul. Yang tenggelam duit shilling, sabun dan guli. Baik, cikgu nak hubung kaitkan eksperimen tadi, objek timbul yang tenggelam dalam eksperimen tadi dengan ketumpatan Awak dengar betul-betul Baik, ketumpatan. Bandingkan ketumpatan objek dengan ketumpatan air. Okey, bandingkan ketumpatan objek dengan ketumpatan air. Okey, daripada eksperimen tu, kita dapat lihat objek yang kurang tumpat daripada air, dia akan timbul. Span, bola pimpong, lilin, dia kurang tumpat daripada air. Oleh itu, dia timbul di permukaan air. Okey, kita tengok pula.
Objek yang lebih tumpat daripada air, dia akan tenggelam. Sabun, guli dan duit shilling lebih tumpat daripada air. Oleh itu, ia tenggelam. Jadi, macam mana kamu nak tahu sesuatu objek tu lebih tumpat ataupun kurang tumpat daripada air dengan menjalankan eksperimen. Kamu letak satu bekas, isikan air, kemudian awak masukkan bahan yang awak nak uji tu. Lihat sama ada dia timbul atau tenggelam. Dari situ awak boleh tahu yang timbul kurang tumpat, yang tenggelam lebih tumpat daripada air. Baik, rumusan. Okey, daripada apa yang kita lihat tadi, kita tahu objek yang timbul, objek yang berada di permukaan air. Manakala objek yang timbul ni adalah objek yang berada di permukaan air, di mana dia timbul di permukaan air kerana kurang tumpat daripada air. Objek yang tenggelam pula adalah objek yang berada di dasar air ataupun di dalam air, kerana dia lebih tumpat daripada air. Bila lebih tumpat, dia akan tenggelam. Boleh dekat situ? Baik. Okey. Tugasan untuk minggu ni mudah sahaja. Okey, awak hanya perlu lengkapkan latihan di halaman 63 dan 64 dalam buku aktiviti sains tahun 3. Ni dia buku aktiviti awak. Muka surat 63 ni awak isi je tempat kosong. Objek mana yang timbul, objek mana yang tenggelam. Kemudian, mengapa objek boleh timbul dan tenggelam? Kerana adanya ketumpatan. Berikan satu contoh objek yang lain yang timbul dan objek yang tenggelam. Bagi yang lain selain daripada yang atas ni. Okey, kemudian 64, awak tengok isi tempat kosong dengan jawapan yang betul lah. Isi. Dia dah bagi pilihan jawapan ni. Baik, dah sudah. Ambil gambar, hantar pada cikgu, supaya cikgu boleh semak dan rekodkan dalam rekod PBD. Baik, itu saja untuk minggu ni. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.